Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi sekali lagi peluang untuk bersama-sama dalam solat maghrib berjemaah, isyak berjemaah, tarawih dan witir. Selepas itu dalam majlis ilmu, dan insya-Allah kita balik nanti. Jangan lupa amalkan zikir muqayyad untuk sebelum tidur, bangun tidur, tahajud, lepas itu istighfar banyak-banyak sebelum sahur, solat sunat subuh, solat subuh berjemaah, dan diikuti dengan zikir pagi. InsyaAllah lengkap kita punya sunnah-sunnah untuk sepanjang hari ini dan besok. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah, kita sambung kita punya tazkirah kita yang sebelum ini, iaitu kesamaran mengenai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini, kesamaran yang kedua iaitu berkenaan dengan kita merasakan kita tidak melakukan kesyirikan kerana kita tidak menyembah ataupun tidak menyeru ataupun tidak minta pergantungan kepada selain daripada Allah, kerana kita tidak sembah batu, kayu dan apa-apa benda lain. Kita merasakan mereka yang syirik semata-mata mereka seperti mana orang Arab jahiliah ataupun Buddha dan Hindu, sekadar mereka menyembah yang tidak bernyawa, minta tolong kepada benda yang tidak bernyawa dan tak boleh bercakap dan sebagainya. Itu merupakan kesamaran. Sebenarnya mereka juga bukan semacam itu. Kalau ditanya mereka itu kiblat tawajuh saja. Sebenarnya mereka ada benda lain yang mereka seru, mereka sembah, iaitu ruh-ruh di sebalik patung-patung yang mereka reka itu. Itu yang kita cerita dah minggu lepas. Dan pada malam ini, kesamaran yang ketiga. Kenapa sebahagian besar manusia melakukan kesyirikan tanpa dia sedari dia telah melakukan syirik. Kita kena ingat, syirik ini ialah merupakan satu dosa yang Allah tidak ampun kecuali kita sedar kesalahan syirik kita dan kita bertaubat, tidak akan melakukan kesyirikan tersebut. Pasal kita dah tahu, kita tinggalkan dan kita bertaubat, barulah Allah ampunkan. Kalau tidak, Allah tak akan ampunkan dan sabit dengan neraka jahanam yang kekal selama-lamanya. Semoga Allah jaga kita lah dan keluarga kita terlibat dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesamaran yang ketiga ialah kita merasakan kita tidak itu dia punya kesamaran kita ialah kita tidak menyeru kepada orang-orang yang mati. Dakwa dia ialah seru kepada orang yang mati, sama ada wali ke, nabi ke, atau siapa dah mati, kita pergi seru dia, minta tolong dengan dia. Itu merupakan kesyirikan. Itu dakwa lah. Tak boleh menyeru orang yang mati, kerana orang mati tak tahu apa, kita pergi minta tolong dengan dia. Ada hajat, kita pergi minta dengan dia, ya Syekh, cucu ada hajat sekian-sekian, anak nak perisa ke apa ke, tolonglah makbulkan doa tersebut. Dia menyeru ruh yang dalam kubur tadi, ada hajat. Yang kedua, dia ada masalah. Tak kira lah masalah apa, masalah sakit ke, masalah kewangan ke, masalah kahwin tak dapat anak ke, masalah keluarga ke, dia pergi lagi ke kubur. Bukan sebarang kubur, kubur yang orang banyak jasa masa dihidup di dunia. Ya Syekh, cucu, anak cucu ada masalah, sekian-sekian masalah, tolonglah selesaikan. Dia beriktikad roh dalam kubur tahu, faham dan boleh bertindak balas dengan permohonan dia tadi. Maknanya dia meyakini, dia beriktikad segala masalah dia boleh diselesaikan oleh si roh dalam kubur.
Segala hajat dia boleh disempurnakan oleh yang meninggal dalam kubur. Tetapi kubur yang dia pergi mohon, pergi minta ini bukan sebarang kubur. Kubur yang masa dia hidup atas dunia dahulu, orang yang banyak jasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada latihan rohani dia amat jitu, amat kuat, sama ada dia mujahadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala kuat sangat. Jadi bila dia mati, dia bukan mati secara biasa. Allah anugerahkan dengan pakaian ketuhanan, boleh selesaikan masalah, boleh sempurnakan hajat dan mengetahui perkara-perkara untuk menyelesaikan masalah orang hidup. Itu hujah dia. Dan orang yang buat perkara ni, dia kata boleh, tidak ada masalah apa, dia kata. Kenapa nak memsalahkan dia syirik benda tu, dia kata. Sedangkan kamu orang yang mengatakan kami syirik ini, kamu juga menyeru orang yang hidup. Apa salahnya? Kalau kami seru orang yang dah mati kerana kami ada sakit, pergi mohon dia untuk menyembuhkan segala penyakit dengan roh tadi, kamu orang yang hidup pun dia kata, pergi jumpa doktor, minta ubat dengan doktor. Jadi kalau kami syirik kerana memohon kesembuhan daripada roh-roh yang dah mati, roh-roh wali dah mati ini, kamu pun apa kurangnya pergi jumpa doktor, minta ubat dengan doktor. Sama-sama bergantung. Itu isunya. Dia sabitkan memohon dengan orang mati sama juga memohon dengan orang hidup. Kalau memohon, minta tolong, menyeru orang yang hidup boleh, kenapa pula menyeru dengan orang yang mati tak boleh? Itu kesamaran dia. Dan banyak kalau tengok TV pun, cerdik pandai pun, dia berhujah dengan perkara ini. Kalau berdoa, ada hajat, ada masalah minta dengan orang mati, kamu atas dunia pun sama juga. Rumah terbakar minta dengan bomba, tak? Sakit, pergi jumpa dengan doktor, pun sama dia kata. Mana kalimah ya? Dua-dua menggunakan kalimah ya. Ya ini ialah dengan niat ada sesuatu kalimah. Ya Syekh. Minta. Ya ini kalimah kita minta untuk mengharapkan sesuatu yang dia boleh tolong kita. Begitu juga dengan orang hidup. Ya pomen tolong beki motor sikit. Ya wahai. Dia hajat untuk orang hidup. Tapi sebenarnya perkara ini, jawapan kepada perkara ini bukan semacam itu. Dari segi berhubung minta tolong orang mati dengan orang hidup, dalam ayat Al-Quran banyak orang yang mati ini tidak boleh bercakap, tak boleh mendengar dan tak boleh bertindak balas. Jelas banyak ayat-ayat sekali. Tapi nak berhujah dari segi keduniaan ialah dalam kehidupan dunia sunnatullah. Ada dua perkara sebagai medan ujian atas dunia, iaitu yang pertama, Allah kata sunnah dia dalam kehidupan dunia kita ada ma fauqal asbab. Perkara-perkara yang di atas asbab, di luar asbab, perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib ini hanya Allah saja tempat kita ibadahi. Tempat kita minta sebarang pertolongan, ada masalah dan hajat-hajat, hanya Allah saja. Itu ma fauqal asbab. Atas perkara-perkara luar asbab. Ada bala. Kita tak boleh minta dengan perkara entiti yang lain, melainkan kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Itu saja. Lepas itu perkara yang kedua, sunnatullah yang kedua, ialah ma tahta asbab, dalam lingkungan asbab. Jadi bila sunnatullah ataupun kehidupan dunia, darul ibtila untuk uji kita atas dunia ini, ada dua perkara ini, maka Allah gariskan panduan dia. Atas perkara-perkara bawah asbab, dalam asbab ataupun ma tahta asbab, kita boleh guna. Tidak ada masalah apa. Sakit, pergi jumpa dengan doktor. Rumah terbakar, kita panggil bomba. Nak bercakap dengan luar, kita guna telefon. Itu tidak ada masalah apa, pasal dalam lingkungan asbab, pasal Allah bagi asbab-asbab dia untuk bertindak. Kita tanam padi, kita tanam padi, asbab dia mesti tumbuh padi. Luar asbab, kita tanam padi, tiba-tiba dia keluar emas dalam padi tersebut. Itu luar asbab. Tanam padi, tiba-tiba tumbuh tembikai. Luar asbab. Huru-hara tak? Huru-hara masyarakat tanam nelayan, tumbuh nelayan. Itu luar asbab. Boleh ke tak boleh? Boleh, tapi luar asbab. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak tunjukkan kehebatan dan kekuatan dia. Jadi atas perkara dalam asbab, kita boleh guna macam panadol, pening kepala, telan panadol 3 biji dan sembuh. Tapi sembuh itu pun
pergantungan masih lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Dalam asbab jelas. Kalau orang kata minta dengan dunia ini, itu ujian dunia ialah dengan asbab, tidak ada masalah apa. Guna diharuskan, dibenarkan, tapi pergantungan masih lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita nak telan Panadol, tak boleh kita tekadkan Panadol itu sebenar yang boleh menyembuhkan penyakit. Sebab tu kita bismillah dengan berkat nama Allah. Kita memohon dengan Allah pasal kesembuhan Allah yang bagi kesembuhan, cuma ikhtiar saja. Ikhtiar dalam asbab, ikhtiar dengan Allah redha. Pasal Allah yang bagi asbab musabab dia. Pertama. Yang kedua ialah ma fauqa asbab. Perkara-perkara di luar asbab. Ini guna pun tak boleh, bergantung lagi tak boleh lah. Pasal dia hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbalik kepada menyeru kepada roh-roh orang yang mati tadi. Orang yang mati, dia tidak mendengar, dia tidak tahu kedatangan kita, dan dia tidak boleh bertindak balas pada kita. Pasal perkara itu merupakan perkara luar asbab kita berhubung dengan orang yang mati. Dan atas perkara-perkara dunia yang kita tengok ini merupakan perkara-perkara yang dibenarkan, yang diharuskan dalam asbab. Jadi jelas sekarang ini kesamaran yang ketiga ialah kebanyakan kita kiaskan dengan dunia. Kalau minta dengan dunia boleh, apa salahnya minta dengan orang yang dah mati di dalam kubur dan sebagainya. Maka itulah kesamaan dia. Maka jelas cuba elakkan dari pergi ke mana-mana kubur menggunakan kalimah la, kalimah ya, memohon apa-apa masalah untuk diselesaikan, ataupun memohon kepada si mati atau roh tadi dengan kalimah ya untuk memohon sebarang hajat untuk disempurnakan hajat. Cuma ada juga perkataan ya yang dibenarkan apabila ada unsur-unsur kesusasteraan. Ini khilaf ulama. Ya Nabi salam alaika. Itu ada unsur-unsur kesusasteraan, bahasa yang cantik. Bukannya dia beriktikad sebut ya mengharapkan untuk menyelesaikan masalah atau mengharapkan kesempurnaan hajat. Itu khilaf. Jadi seboleh-bolehnya, seelok-eloknya, janganlah kita buat ada i'tikad untuk menyeru orang yang dah mati. Biasanya orang yang menyeru orang mati ini orang yang bukan mati sebarangan, ada jasa atas dunia. Dunia dia latihan roh ni kuat, wali ni biasa para wali. Maka orang-orang yang suka dengan perkara-perkara ini pasal dibisiki oleh syaitan. Syaitan yang membisikkan supaya pergi minta dengan perkara-perkara ini. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.